Lepas tu dah ada modal, dah steady sikit, barulah jual kambing yang elok sikit lah, benda pun ada harga sikit. Dah betul-betul establish, barulah jual kuda, macam tu lah. So makna dalam kita nak buat filem ni, jangan terus-terus pergi jual kuda, sebab kita pun tak tahu dia punya tendang raja macam mana lagi. So buatlah bodoh-bodoh dulu, start dengan belajar dengan, bukan kata bodoh TV production ni, maknanya kita start small, start apa yang kita boleh gigit dulu lah. So fresh, so fresh, so fresh, so fresh. Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan kat luar sana. Korang masih lagi bersama dengan muka yang sama dalam program yang sama, iaitu Kongsi Talk Show, di mana kita mengadakan satu platform. Kita akan cuba untuk cari, korek seberapa ramai, kita invite seberapa ramai visual dan creative industry player dalam Malaysia ini, daripada depan tabir sampailah ke belakang tabir. So korang akan dengar macam-macam jenis cerita dari macam-macam jenis tetamu, dari macam-macam jenis pekerjaan, tapi masih lagi berkhususkan dalam visual dan juga kreatif industri dalam Malaysia ni. Dan untuk sebarang komen, sebarang cadangan, sebarang apa saja korang nak set up satu argument untuk setiap topik kita dah bincangkan ni, boleh komen terus dalam laman YouTube kami, iaitu www.youtube.com/kongsitalkshow, ataupun untuk mengikuti sebarang update yang terbaru dari program kami ni, boleh masuk ke laman Facebook kami, iaitu facebook.com/kongsitalkshow. Dan untuk tak nak membuang masa, Hon ni kuat sangat ni, banyak sangat orang Hon hari ni kan. So hari ni kita bersama dengan seorang lagi tetamu. Dengar-dengar ceritanya asalnya daripada lain, tapi menjadi orang lain dah sekarang ni. Tapi saya nak minta lah tetamu kita untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Anwar Cik Embi, aka Anwar Ace. Esok Anwar Cik Embi. Oh, okey. Itulah nama saya, Anwar Ace. So, banyak sangat orang nama Anwar ni kan. Okey, dalam industri ni, macam ni lah. Saya mula dalam industri kreatif ni kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Okay. Macam tu. Asalnya background memang sains, tapi terjerumus dalam industri ni. Okey. Mungkin juga itu adalah Tuhan nak bagi jalan. Sebab saya pun kat sekolah dulu memang suka benda-benda art ni. Okey. Tapi biasalah, sekolah dulu streaming. Pandai pergi sains, pandai lain buat art. Bukan tak pandai, dia pandai lain. Okey. So pergilah sains macam biasa, follow the flow. Follow the flow sampai ke universiti, buat biologi. Sebab tu buat industri biologi, kerja pun dalam industri biologi. Kita membekalkan bioteknologi punya produk kepada inilah saintis, researcher semua ni. Lepas tu nak cerita macam mana masuk industri ni menarik juga, sebab dia unik sikit lah situasi saya ni. Lepas tu okay, business as usual. Saya pergi mana-mana pun orang tak mau tanya pasal saya punya business, sebab tanya pun tak tahu. Lepas tu tak tahu apa benda kan. Orang tahu saya bisnes je lah masa tu. Balik kampung pun buat tak tahu ya. So lepas tu shortcut sikit lah. Lepas saya terlibat dalam industri ni, bila balik kampung ya, semua orang tanya, apa projek apa lah ni, shooting apa lah ni. Okay. Mana dia industri kreatif ni, dia frontline. Dia terus dengan orang ramai, dia menyentuh hati ramai orang ramai tahu. Kita buat scientific ni, biotech lah, molecular medicine, genetic engineering, bioprocess, high rocket science punya tu, orang tak tahu. Orang takut nak tanya kot. Orang tak tahu, dia tak tanya apa pun. So cerita dia, kita balik kampung. Okay, dulu macam tu. Sekarang ni balik kampung, awal projek lah, shooting apa. Kebetulan pula saya pun, bila saya shoot, dan saya pun ada berlakon berapa, jadi muka tu muncul jugalah kat TV. Jadi orang tanyalah, jumpa apa, ada orang tanya juga, familiar lah, itu kat mana? Orang nampak kan. So balik kepada cerita macam mana terlibat dalam industri ni. Macam ni cerita dia menarik juga. Rumah saya kan selalu jadi kira-kira saya pindah ke rumah baru di UK Perdana tu, selalu jadi lokasi syuting filem. Okey. Bila selalulah untuk TV3 dulu, banyak untuk TV3. Almost like every week nampaklah rumah saya keluar kat TV tu. So nak jadi cerita, saya ni jenis curious, nak tanya, nak tahu, nak tanya, pergi tanya. Tengok orang bawa kamera, tengok director shooting,
Pergi tanya ni apa, buat apa, tengok skrip macam mana semua. Saya Hmm. tanya. Lepas tu yang menariknya adalah seorang director ni, dia pun cakap lebih kurang kontrol orang KL, Okey. orang Tara kontrol KL lah kan. Kontrol ni saya pun dia sporting jugalah. Lepas tu kru tanya, "Oh, dia tu orang Teping." Dia kata kan. Okey. Pasang dua dia kata cerita lah. Menarik lah, tapi dia sempat say, oh ya, dia sempoi lah. Lepas tu dia kata ya, macam tu tak kenal sangat lagi lah. Dia datang shoot, dia balik. Lepas tu satu hari tu lepas at the same time kami ni baru jumpa kawan-kawan lama ni, alumni ni, sekolah ni baru buat grup. Barulah ditubuhkan grup WhatsApp semua ni. So barulah start masuk 2-3 orang ni. Tapi sekolah dulu pun kita tak kenal semua orang. Budak saya dengan kelas dia jauh-jauh, tak kenal sangat. Lepas tu masuk dalam grup WhatsApp tu, saya pun sekali tu sembang-sembang. Lepas tu tiba-tiba tengah main drama, oh tu rumah aku. Cakap kat grup tu, hamba tengok TV3 lawan dia, tu rumah aku. Kat rumah aku tu shooting. Lepas tu kawan dia cakap, tu aku yang shoot. Oh, hang ke? Dia ada lagu tu. Oh, lawan ni selama ni kita cakap KL lah. Dua orang dari sekolah yang sama. King Edward 7 Taiping. Memang orang kita berbesar kat sana. Saya sekolah kat Taiping 5 tahun, KE tu. Jadi dia pun sekolah KE, batch yang sama, cuma kelas lain-lain. Aliran lain-lain. Dia pandai belat. Saya tak pandai sangat sains, tapi duk belah sains. Macam tu cerita. Lepas tu dia main lagi shooting dah kenal. Oh, okey. Lepas tu berjumpa dah tahu okey. Lagilah saya tanya macam-macam dengan dia, shooting macam ni. Lepas tu masa tu saya punya bisnes dengan bioteknologi masih on. Apa semua everything as usual. Tapi ada satu kesempatan tu saya pun tanya, bagus tak bisnes bidang ni? Dia ceritalah. Jadi okey, faham sikit lah. Lepas tu tak lama lepas tu dia cakap, hang nak try tak? Dia panggil jugalah. Hang nak try tak masuk filem industri ni atau production ni? Sebab ada orang satu projek tak boleh jalan. Sangkutlah funding lah. So hang cakap tak, hang jadi executive producer, hang fund projek tu. So bermula pada tu buat satu cerita, tajuk dia Wanakam Cikgu. Pernah main kat TV3 banyak kali kat ulang. Kisah pilot, kisah budak India Estate, akhirnya jadi pilot TUDM. So saya buat projek tu pertama, saya pun berlakon jadi pilot TUDM tu. Lepas tu settle semua, selesai, payment semua okey, cantik. Okey, macam not bad juga industri ni. So saya pun mulalah mendapatkan lesen Finas, mula mendaftar syarikat saya untuk buat production semua ni. Teruslah dapat ambil job, pergi pitching RTM, dapat job, 2 job dapat. Lepas tu terus banyak buat lah from there. Itulah lepas tu cuba jugalah nak pergi filem, tapi nampak gaya ni filem ni tak boleh gigit lagi belum lagi dia lain macam sikit. Adakah funding dia sangat besar atau macam mana? Filem funding tu satu isu, tapi yang keduanya filem ni dia risiko sangat besar. Sekarang kita buat production TV ni, harga dah tetap, margin kita dah ada lah. Kita dah calculate lebih kurang adalah margin 20% ke 25%. Filem katalah buat 1 juta, kalau collect 1 juta juga tak rugi, ada apa ke? kosong. Dah rugi kan. Instead orang ada duit, orang tak ada duit. So risiko besar. Sebab penonton dia pergi tengok wayang kat TV ni, tak ada orang tahu apa yang buat dia pergi tengok. Promotion tu penting lah. Tapi yang seriously kata dia mesti tengok, tak juga, tak ada siapa tahu. Jadi you buat bajet 6 juta, tiba-tiba orang tak main. Kita tengok baru ni kan, filem Mak Kilau pertama bajet sekitar 5 juta 6 juta, pergi sampai 97 juta collect. Dia buat yang kedua hanyut. Filem hanyut memang hanyut lah. Satu lagi filem contoh kan, filem hanyut, you tahu kan. So, bukan kita nak bersendang siapa, tapi ini realitinya. the ball game yang kita nak main ni. Hang nak sanggup tak ada duit banyak ni pergi buat filem terus tak ada duit? Ataupun banyak orang masuk industri ni berangan macam Mak Kilau lah, dapat 6 juta, dapat 97 juta, confirm kaya tu kan. Memang tak apa dah, of course lah, betul lah. Tapi satu dalam 1 juta kot. Betul. Berlaku benda tu. So kaji in the end of the day,
Oh, dalam industri ni ada tempat dia buat duit, ada tempat bahaya sikit, main macam ni dulu. So, adalah orang kata istilah macam dalam production ni mula-mula macam kita berniaga lah. Jual lah benda kambing dululah. Kalau kasar sikit kata jual babi dululah. Janji boleh buat dapat duit dululah. Tak kisahlah produk pun babi orang kata kan. Minta maaf cakap lah. Okey, boleh. Macam tu orang produk babi lah sikit. Lepas tu dah ada modal, dah steady sikit, barulah jual kambing yang elok sikit lah, benda pun ada harga sikit. Dah betul-betul establish, barulah jual kuda. Macam tu lah. So maknanya dalam kita nak buat filem ni, jangan terus-terus pergi jual kuda, sebab kita pun tak tahu dia punya tendang belajar macam mana lagi. So buatlah bodoh-bodoh dulu, start dengan belajar dengan, bukan kata bodoh TV production ni. Maknanya kita start small, start apa yang kita boleh gigit dulu lah. Pergi buat filem tak boleh gigit, tak boleh main pasal, tak tentu pasal. Memang ada success story, tapi dalam Malaysia ni kita buat filem lebih kurang 80 setahun. Saya duk kaji ni, tengok lagi daripada data-data final semua kan, lebih kurang 80. Yang collect main juta ni less than 10. Maknanya yang lain tu apa berlaku? Hauk lah. Betul. So, tapi macam maaf saya terpotong sikit kan. Tak apa, no problem. Saya macam ada satu persoalan bila orang kata kita based on study 80 filem. Lepas tu yang berjaya dan untung ni less than 10. So yang selebihnya hauk. And then next year benda yang sama jadi. So macam mana orang yang dapat funding ni? Industri ni unik sikit lah. Pada pandangan saya lah, unik dan mungkin kita perlukan, bukan kata semua orang bukan bodoh. Maknanya we need a fresh brain dalam industri ni. Mungkin sebab benda ni macam saya cakap, dah beberapa tahun dia tak tahu ulang benda yang sama, skrip yang sama, buat lagi lingkup, buat lingkup, pattern sama je. Especially orang yang ambil dana-dana ni, bahaya juga. Depa ambil dana pindah ni dulu, tak tahu siapa cerita macam ni, dapat minta 3 juta, dapat 3 juta. Buat filem 1 juta, 2 juta, beli rumah, beli kereta. Ini cerita tak tahu lah betul ke tak, tapi dengar in the market lah. Saya pun ada dengar benda tu. Tapi macam betul kan? Tapi tak tuduh siapa-siapa. I pun tak nak orang panggil nak pergi ke belakang balik nak nak pergi cari-cari, tak payahlah. Tak perlu kan? Benda dah berlaku, dan yang penting ke depan ni, Finas pun dah pandai sekarang ni. Dia tak bagi dah duit macam dulu. Dia ada milestone. Lepas tu dia pun bagi orang betul-betul yang mampu. Tak ada duit nak buat filem ni. Lagi sikit-sikit tak mampu, melingkup juga. Betul. Tu yang berlaku tiap tahun tu. Tu sebab nak jawab soalan yang tadi, kenapa tiap tahun berlaku tu? Satu, saya rasalah player dia sama. Pool of player ni, pool of player dalam industri ni, kalau you tengok Persatuan Penerbit Filem Malaysia, PFM, saya pun ahli PFM, saya pun ahli PTVM, saya setiausaha kehormat PTVM, Persatuan Penerbit TV Malaysia. Keahliannya lebih kurang sama. Ada lebih kurang 250 lebih kurang company yang buat production ni, yang ada persatuan lah. Yang tak ada persatuan banyak lagi lah. Ikut lesen Finas, tiap tahun dia bagi lebih kurang, yang hidupkan lesen lebih kurang 1,500. Banyak juga. Syarikat. So yang mana dia, yang lain tu tak jadi ahli, ataupun dia ada job kan, ataupun dia buat part time. Ada juga orang buat part time benda ni. Sebab susah, macam pitching ATM. Kalau you nak buat full time, mana boleh setahun sekali dapat job. Lepas tu tak dapat job. Itu pun belum tentu dapat kan. Cerita dalam tu. So player dia sama, trend dia sama for the past many years, until recently 2-3 tahun lepas ni, Finas dah start tukar dia punya ball game. Cerita dia, siapa yang ada duit minta Finas, dia bagi mana anak, ataupun kurang pada tu. Lepas tu dia suruh tunjukkan balance tu, mana nak dapat duit tu. Tunjuk dalam account ke, ataupun surat-surat agreement dengan funder ke apa, semua kena ada. Tak ada, bye-bye. Tak dapat dalam ni. So which is very good move. Betul. Tapi
lakinya pada new filmmaker lah, orang yang tak ada duit lagi tapi nak try. Tapi Finas pun bagus. Finas ada, dia panggil dana untuk first time filmmaker. Okey. You first time, boleh mengaku lah first time kan. Dia bagi dana untuk cukup untuk buat satu filem yang low budget lah. Okey. Macam indie filem ni boleh buat lah satu filem sort of besar lagi pada super tele kan. Boleh lah. Meaning bajet dalam below Below 500 lah. below 500. Untuk Okey, start. okey. Boleh lah. I think that's very good move. Instead of bagi dekat yang besar-besar jerung-jerung ni, collection tu waktu juga, haut juga. Lepas tu orang-orang yang seterusnya ke depan esok ni jadi susah sebab kementerian akan apa? Kementerian Keuangan yang bagi duit kat Finas. Tiap tahun tanya, bagi 60 juta dana DKD, collection berapa panggung? 3 juta. Mana pergi lain? Hancur. Lepas tu tahun lepas pun sama juga. Tahun lepas sama. Jadi, ni dana DKD pun daripada revamp balik, rebranding. Buat a lot, which is very good lah bagi saya. Tapi untuk kita duk train macam dulu tu tak dapat dah lah. Mana dia ada good backup. Tak adalah. So sekarang ni serious player saja boleh buat lah. Okey. Tu lah saya macam perasan juga benda ni, walaupun saya bukan dalam orang perfilman kan. Tapi orang kata apa? Duduk dalam grup geng-geng buat filem ada, tapi mostly diorang semua yang buat filem independen lah. And bila tak kali kita orang ni berborak daripada gelak-gelak tak serius sampai jadi serius. So kadang-kadang diorang mempersoalkan cara saya bekerja because of saya seorang fotografer dan macam mana saya buat duit dan mencari duit. So bila saya explain kat diorang, dia kata macam, "Oi, rasanya macam side belah kau ni lebih beruntung daripada side belah kita orang." So saya macam, "Okey, boleh tak explain apa yang korang maksudkan beruntung dan tak beruntung ni?" So diorang, saya selalu mendengar keluhan diorang dari segi double standard. Lepas tu most of them memang against yang, bukan semua tapi most of mainstream punya filmmaker ni diorang against because of diorang rasa macam takkan tahap ni je Malaysia boleh lahirkan filem. And persoalan ni saya pernah ajukan kepada guest sebelum ni lah kan, Abang Nasir Jani, dan dia menjawab dari segi dia punya style. Dia menjawab dari segi pemahaman dia dan pengalaman dia kan. So saya nak dengar juga daripada abang sendiri, macam mana sebenarnya, apakah untuk diorang dekat luar sana lah, basically yang geng-geng independent filmmaker ni kan, tak kisahlah dia nak buat program TV ke, filem nak pergi ke panggung wayang ke apa kan. Sebenarnya saya sekadar meneka-neka. Saya rasa macam mungkin ada benda yang diorang buat ni which is memang totally against Finas, yang memang tak boleh diterima. So rasanya apa yang patutnya diorang ni buat untuk bagi lebih diorang ni mendapat peluang daripada yang big player ni? Okey, faham. Okey, jawapan dia macam ni. Bukan jawapan sangatlah, pendapat saya lah. Bila saya masuk industri ni, first thing yang saya notice, dia macam bukan orchard, carta dia tu macam tunggang terbalik sikit. Okey. Bila saya pergi set, saya producer, orang buat tak tahu ya. Orang buat tak tahu. Orang dengar dekat pengarah ya. Everything pengarah. Lepas tu, masa zaman dulu, kita nak dapatkan SPP tu, kita kena menghadap Profima. Kita ni bos, kita bayar gaji. Kita yang menentukan perjalanan projek ni. Producer kan? Betul. Tapi bila keadaan berlaku, mana dia okay, you kena start industri ni dengan struktur yang betul. Carta organisasi atau struktur yang betul. Maknanya dia, you kena tahu ini majikan, ini FDAM, Profima, dan lain-lain, script writer, kru apa semua tu bawah producer. Tapi bila you ada say lebih pada producer, dia jadi berkecamuk sikit. Mana dia director pula yang akan dictate producer. Okay, saya nak macam ni, nak macam ni. Lepas tu kru pula demand macam ni. Sepatutnya
producer tahu semua ni. Tapi berlaku ada dua keadaan lah. Satu, producer yang jenis funder, dia tak kisah. Janji dia bagi bajet 70,000 untuk telemovie, jual 100,000, dia untung 30. Lantak kat hang apa nak buat. So dia serah. Tapi setengah patutnya producer dia kena tahu everything. Hang shoot kat mana, masa apa benda, berapa rate, artis mana, everything you tahu, you decide. Betul. Pengarah siapa? Bukan you letakkan semua kepada kru. So tapi golongan producer yang ni tak ramai. So law ni yang bising, bukan saya cakap orang lain tak bagus. Ini kita dengar-dengar the market. Yang bising-bising kadang-kadang come from producer atau bukan producer ni apa? Pengarah-pengarah yang tak ada job, ataupun dipinggirkan ada masalah ke benda ke, atau kru yang tak ada job. Dia pun ni bising. Producer saya tak dengar dia buat bising sangat. Producer ni mungkin mereka ada job lain ataupun mereka ada bisnes lain. Kebanyakan producer pun ada bisnes lain. So mereka tak tertekan. Ada juga producer yang tak ada job mengadu. Tapi maksud saya nak bawa kepada tu, saya dengar bising-bising ni, mereka bising bising pada benda yang macam you orang panggil, kalau bahasa kasar tu anjing menyalak bukit tak boleh pakai lah, kesian apa ni. No, it's not that. Maknanya dia struktur tu kita betulkan dulu. Kalau contohlah you sebagai producer, lepas tu you pergi bising dekat Finas, bukan producer, you director, you pergi bising dekat Finas. Finas kata apa pula, kita bukan ada kontrak kena-mengena dengan director. Sama juga kalau you bising-bising, you pergi ke RTM. RTM cakap kita bayar, kita sign kontrak dengan producer. Betul. Producer hanya berurusan dengan stesen TV. Stesen TV mana pun dengan producer. Tak pernah dengan pengarah ataupun kru-kru lagi lah, ataupun penulis skrip. Tapi yang bising kadang-kadang ni penulis skrip. Tak puas hati ni pengarah bising, kru bising. Producer tak bising pun. Producer ialah dia sign dengan RTM, dia deal lah. Dan dia dah tahu segala bajet apa semua tu dia jawab. Okey. Bila orang kata ada orang mengadu industri yang tak adil apa semua tu, saya nak tengok sudut mana tak adil tu. Okey, you tak adil, kenapa you tak adil? Kena you tak dapat job? Ataupun kenapa tak adil? Nak jawab sebab lepas tu dia kata industri kita tak boleh menghasilkan apa you nak hasilkan. Produk kita tak laku di Indonesia contoh kan. Kita bawa wayang kita tayang kat Indonesia. Dia tak tayang pun. Dia tak nak tayang pun. Tak nak lah. Malaysia dia punya produk masuk sini berlambak. Okey, persoalannya apa soalan dia? Apa masalah dia? Mungkin itu kalau dia apa? Rungutan dia berkenaan dengan tu valid lah. Kalau setakat hal personal dia dipinggirkan, itu I think bukan industri. Nak panggil industri pun tak industri lagi. Kreatif ni bukan industri lagi. Mungkin subsektor je lah. Tak boleh berdiri ke atas lagi. Kita punya sumbangan kepada KDNK pun katanya itu target kerajaan nak 20 bilion. Tapi I don't think so lah 20 bilion. Kita ada inisiatif macam FIMI apa semua tu kan. Kerajaan pun baru-baru ni kita pergi macam seorang town lah dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi. Dia tanya FIMI ni patut diteruskan ke tak? Saya punya jawapan, kalau you ambil bajet daripada industri kreatif, tak adil. You patut ambil FIMI ni, patut ambil bajet daripada industri pelancongan. Sebab FIMI ni lebih kepada pelancongan. Sebab apa FIMI ni menggalakkan orang shoot kat sini, tempat-tempat menarik apa semua, yang dapat faedah hotel apa semua ni kan. Location tu tempat tu lah adalah dia punya bos dia adalah Kementerian Pelancongan. Tapi bajet daripada Kementerian Komunikasi. Bagi kat Finas, orang bagi kat FIMI. Bayar kat orang tu. Sampai berjuta-juta orang claim. Setahun bajet lebih kurang 1 juta. Orang boleh kurang 1 juta balik pergi. Dan impact pada industri pun sikit sebenarnya. Sebab dia bawa ke benda sendiri. Kena kita orang je kan. Yang betul-betul pelakon semua orang buat. Tapi bila kerajaan bagi dana setahun tiap tahun tu, dia kata dana untuk industri kreatif 160 juta. 100 juta FIMI, 60 juta untuk DKD. 40 tinggal 20 juta je. Bahagi kat 20 juta kalau seorang 1 juta 20 company ya buat projek. Make sense? Make sense? So
bagi I FIMI tu parking kat kementerian lain, kementerian pengguna kah, apa, Motek kah, okey jangan kacau. Yang FIMI ni yang 1 juta ni bagi balik dekat Finas sebagai dana kandungan kreatif ke apa benda untuk membangunkan industri. Bagi kat RTM ke supaya dia bagi banyak lagi job. RTM dulu ambil sekitar 300 proposal setahun. Banyak orang dapat job. Dia punya bajet dulu 120 juta. Drop sampai 60 juta. Drop 40 juta. Macam tu sekarang ni. Sekarang ni tahun ni insya-Allah naik balik. Barulah proposal terbaru ni nak ambil 391 proposal. Alhamdulillah lah. Maknanya ada naik sikit lah. Itu yang saya maksudkan bila belanja tu tiba-tiba insentif filem tu dia ada FIMI potong daripada bajet industri kreatif yang memang sikit ni, tinggal sikit lah ke kita. Cuba RTM dapat bajet banyak, dia bagi banyak job dekat producer-producer. Kan kita cakap dia 1,500. Kalau macam tahun lepas dia bagi 97 company. Okey. Daripada 1,500 yang ada lesen tu. Macam tak sampai 1% pun, 10% pun tak kan. So sikit sangat. Bukan kita salahkan RTM no. Betul. Bukan, kita tak pernah salahkan RTM. Kita tahu masalah kekangan kewangan. Saya pernah suarakan benda ni dalam tahun dekat Finas itu. Saya cakap kerajaan kena bagi duit lebih pada Finas. Ada dalam paper cutting muka saya cakap kata bagi duit lebih kepada RTM. Town hall masa tu timbalan menteri datang. Saya tak ingat nama dah, bukan tukar-tukar kan masa tu. So banyak kali baru-baru ni pun kita pun hantar surat pada Kementerian Kewangan bagi duit lebih pada RTM. Sebab RTM sekarang ni ialah tempat untuk melatih producer-producer ni buat produk yang elok, cantik, baru dia boleh buat filem nanti. Kalau you nak buat telemovie pun tak boleh cantik-cantik, macam mana you nak buat filem? Betul. Bila you buat tak cantik, penonton tak tengok, collection hauk, nanti Kementerian Kewangan tanya, bagi kat hang 30 juta, dapat 300 you nak buat. Sekarang ni Makan modal makan modal. Dan implikasi negatif dia, tak payahlah bagi kat industri ni tak penting pun. So lama-lama tak ada, bagilah kat sukan ke, pendidikan ke, perubatan ke. Which is bad. Sebenarnya kalau saya lah menteri, saya cakap industri hiburan ni dia sebenarnya boleh jadi ubat sikit kepada orang ramai ni. Sebab masalah kata apa, laughter is the best medicine kan. Mana dia hiburan ni sedikit sebanyak mengurangkan stres. Bila you stres tengok sekarang ni apa berlaku, tembak sana meletup sana, bunuh sana, masyarakat sangat stres. Memanglah Kita sebagai Islam ni kita ada cabang kita tak. Betul. sembahyang, solat semua tu untuk apa, mengabdi diri kepada Tuhan. Itu betul. Tapi satu lagi perspektif tak salah pun kalau kita berhibur pada hiburan yang apa, terkawal ni. Maksud kita nak masuk panggung pun terkawal. Betul. Kita tak boleh masuk terbasai. Kalau dia tu 13, budak 13 tahun baru boleh masuk. Kalau 18, 13 tak boleh masuk dah. Jadi hiburan yang terkawal bukan hiburan sangat pun. Tengok movie ni kadang-kadang ada juga apa, information yang baik, documentation bagus, dokumentari apa semua tu, ilmu juga. So patut kerajaan pergi tax pula tinggi-tinggi. Apa katanya filem ni entertainment. I think kena ubahlah persepsi tu. Entertainment ni kalau night club, bar, itu entertainment lah. Different kind of entertainment kan. So kita dah pergi ke arah tu dah sekarang ni. Nampak tak? Dia menjalankan industri ni, dia berkait satu sama lain. So sebagai seorang menteri ni saya jadi menteri cakap ni, saya nampak benda-benda tu. Kan? You janganlah pergi tax. Orang buat filem ni dia tak untung mana. Betul. Tax dia tinggal. Kadang-kadang tak ada untung pun. Lepas tu cukai hiburan collect pada orang ramai pula kan. Beli tiket pun mahal lah ni. Betul. So macam mana industri nak berkembang? Tapi tengok kat panggung sepi lah. So bila tak ada player, macam industri bola lah. Bila penonton tak main, pasukan nak bayar gaji pun tak mampu kan. Sama, exactly the same thing. So ada bajet, pergi bagi kat orang luar, 100 juta bagi. Ini 100 juta tu you dah boleh produce 100 good film dah. Contoh kan. So, local. Tapi orang lain kementerian apa, belanjangan, thank you. So dia dah promote tempat-tempat menarik di Malaysia. Which is for free pula tu dapat. Bukan bajet pada orang pula tu kan. Ya, bagi balik. So kadang-kadang could be manipulation bajet dia tu. Kata you dia ada threshold lah untuk syarikat luar produce kat sini. Production value dia mesti
1.5 juta kot kah 3 juta if not mistaken, adalah dia punya lupa dah dia punya threshold baru boleh claim FIMI. Okey. Local sekarang ni 1 million. Kita buat movie ke apa semua tu dah 1 million. Baguslah. Tapi maksud saya sekarang ni yang tak berapa nak betul tu, ambil bajet mana? Ambil bajet kementerian yang FIMI ni, walaupun dia berkenaan dengan filem, dia macam Roadtech lah. Roadtech oleh JPJ. Lepas tu yang bagi diskaun Roadtech EV, siapa bagi? JPJ bagi. Tapi EV ni sebab apa? Isu dia, isu alam sekitar. Alam sekitar patutnya Jabatan Alam Sekitar punya bajet. Betul lah. Bagi diskaun dekat ni, yang kereta pakai kereta biasa tak dapat diskaun. It's not fair. Kereta lama sisi besar tapi Roadtech mahal. Kereta baru EV tak payah Roadtech sampai 2026 kot if not mistaken. Tapi Roadtech EV ni sebenarnya sebab isu dia alam sekitar. Nak kurangkan karbon lah apa semua kan. Dijawab sepatutnya oleh Kementerian Alam Sekitar lah. Asal tu Kementerian Green Energy ke apa benda kan. Ambil bajet dia lah nak bagi diskaun dekat tu. Tak, ini Kementerian Pengangkutan yang bertanggung. So macam juga dengan FIMI ni. You nak promote pelancongan kat Malaysia ni melalui filem, you ambil bajet FIMI, ambil bajet Kementerian Komunikasi melalui FINAS apa semua ni, bagi dekat orang. Ambil lah. Patut FIMI ni ambil bajet Kementerian Pelancongan. Ya, promosi pelancongan. Pada menteri duk pergi luar negeri melancong, pergi Macam promo tak ada tu, apa bagi kat kan, macam situ. tak ada apa, siap Macam pergi tu. bawa family lagi. Inilah cita-cita industri ni. Malu juga nak panggil industri sebenarnya. Sebab aduan macam-macam aduan. Okey. Langkah yang baru-baru ni bukan kita nak menidakkan kebaikan sok-sok EPF ni kan. Sok-sok dah diwajibkan. Baguslah. Langkah yang bagus. Tapi isu ni sekarang, sok-sok atau EPF tu hanya berlaku bila you ada job. Betul. You bagi kerajaan sediakan allocation, katalah kerajaan akan subsidikan industri kreatif ataupun orang-orang yang freelancer ni untuk EPF dia, kerajaan bagi subsidi dengan sok-sok bila dia mencarum. Tapi dia ada job pun dia mencarum. Kalau tak ada job macam mana nak bayar? Tak boleh nak claim pun. So I think kadang-kadang misleading sikit lah. Idea tu ada. Idea tu ada. Implementation dia tu. Implementation tu bukan nak mempersendakan. Saya sokong inisiatif tu. Tapi sekarang ni isu orang duk bising ni, tak ada job. Duk pergi buat Grab apa semua macam-macam kan. Cerita industri ni, kalau kita cerita positif ni orang tak nak dengar. Kita cerita yang negatif dulu. Yang positif ni banyak. Ada banyak. Bukan saya tak nafikan benda banyak. Ada yang bagus. Macam filem-filem indie kita ni, yang kadang-kadang pergi merata-rata dapat macam-macam award lah. Award ni kan. Tapi award ni award lah. Kadang-kadang tak pernah dengar apa dah kan. Macam-macam dia punya award. Logo award kan. Entahlah, kadang tak tahulah. At the end of the day, bagi saya lah, yang penting orang boleh cari makan. Orang boleh makan, ada decent living. Kita tak perlu fikir ni cerita pasal kaya miskin lah ni kan. Dulu kita kecil-kecil ni sangat dimomokkan kerja elok-elok, duit banyak jadi orang kaya kan. Dimomokkan. Lepas tu dah dilabel kan, kau kena kerja macam ni baru dah jadi kaya. Yes. Kalau kau kerja macam ni tak jadi kaya. Dia macam tu. Dia nampak engineer, doktor. Kalau cita-cita dia sekolah rendah kan. Memanglah tak dinafikan. Tapi saya duk kaji-kaji hidup orang negara-negara Skandinavia dan semua ni kan. Ataupun negara-negara lain yang hidup, taraf hidup dia macam dia realistik sikit. Bukan semua orang kaya yang mesti happy. Betul. Orang tak kaya pun boleh happy. Masalahnya punya style senang lah. Dia tak beli rumah pun kadang-kadang tu. Dia sewa rumah, lepas tu dia kerja sebagai contoh nurse. Dia happy je nurse. Lepas tu dia collect duit, sewa rumah. Okay, rumah ni dah done, stop sewa, travel 6 bulan. They enjoy life. Kita duk fikir, we have to kena kumpul duit nak beli rumah, nak beli kereta, rumah kereta, sort of macam kita sangat, bukan kita lah, saya telah melalui fasa tu lah. Fasa yang mana kalau tak kena orang lain, saya seorang lah kalau itu. I'm bad. Saya terfikir lagu tu dulu. Mana dia, kita kena ada rumah besar apa semua. Yalah, of course lah, rumah tu necessity, keperluan. Betul. Tapi kita boleh raikan macam-macam punya standard of living. Tak apa, raikan juga. Mana dia hidup ni tak adalah semua nak pergi. So, sampai saya tengok satu
motivasi punya talk tu sangat saya menjengkelkan bagi saya. Yang menjerit-jerit nak jadi kaya, nak jadi kaya, jadi kaya. Apa benda lah hampa ni? Bukan semua hanya orang kaya boleh happy. Bagi saya, orang asal, orang dalam hutan, orang asli kan, dia pun ada part happy dia. Dia enjoy, dia boleh gelak ketawa juga. Tak payah fikir apa-apa. Tak Tak ada payah fikir nak bayar apa. cukai tanah ke apa kan? kan. Mana tanah dia kan. So kita dah pergi ke situ. Bila bercerita apa benda pun, dia ada asas dia ada pusingan dia. Jadi kalau kita duk kejar benda yang tak dapat, kita lupa. Saya pergi ada beberapa tempat yang saya pergi tu, adalah quote dia yang saya ingat sampai sekarang tu. Salah satu quote yang saya ingat ialah, it's not how much you have, how much you enjoy what you have. Betul. So saya pegang, bukanlah pegang sangat benda tu, macam relevan lah benda ni. Kadang-kadang kita ada kapcai, kita duk fikir, ada super bike best lah. Kita lupa nak enjoy kita punya kapcai ni. Orang enjoy kapcai ni, dia boleh ride kapcai sampai kat Mekah. Betul. Ada orang buat sampai London pun ada naik kapcai. Betul. Ada orang naik daripada naik motor besar GS pergi Mekah, sampai juga. Tapi different. Tapi maknanya dia kalau you dah memang macam ni, enjoy lah, enjoy kapcai. Jangan nak fikir yang tak ada. Satu lagi, dia similar tu, falsafah yang sama tu, it's not how much you have, how much you enjoy what you have. Satu lagi ialah forget about what you miss, concentrate on what you have. Maknanya apa kalau yang tak dapat, you dah ada ni kan, enjoy yang ni. So bila kita buat apa benda pun, kita duk nampak tak baik, terlalu banyak, tak ada sini. Jadi hidup kita dah serabut. Pergi jumpa komplain, adu macam sesi-sesi macam ni, dia punya sembang, dia punya masalah berjam-jam lah. Lara hati produs. Sembang lama, tapi you sebenarnya you tak realize you ada banyak dah yang bagus. You tak. Kadang-kadang saya macam terfikir macam if we keep on complaining without any orang kata apa, moment of solution finding pun macam tak jadi apa pula. Dia komplain, tapi bila saya tanya balik, dan tak ada apa-apa ke yang boleh memangkin semangat korang untuk produce something, and then push. Tak ada semangat. So kita dah pernah pitch sebelum ni tapi ditolak, tak dapat macam, dan sekali tu je. So saya rasa problem dia bukan, dia bukanlah problem pada satu pihak, dia problem dia sekeliling. Semua benda. Semua benda tu akan melibatkan dia menjadikan problem. Tapi saya fikir kita ambil skop yang lebih kecil. Kita ambil sebagai seseorang ni lah, dia komplain, tapi dia sendiri tak come up dengan solution untuk macam mana dia nak menangani benda ni. Dan kalau macam dia sembang pasal macam, aku nak berjuang habis-habisan, aku nak ni apa, nak kalau boleh tak nak dah nampak macam the same player je yang duduk dekat atas, kita pun nak kena naik. Tapi dia cakap je. Ya, betul. Okey, dia tak buat apa. Bagi kasar sikit lah. Okay. Kasar lah macam ni tau. Banyak orang komplain ni, bukan semua, ada yang saya jumpa ni, dia sembang lebih. Bagi kat dia memang hauk. Dia tak boleh buat pun sebenarnya. Dia tak boleh buat. Okay? Dia sembang lebih. Dia tak boleh buat pun. Sebab apa? Saya kaji ni, saya tengok orang-orang baru tu datang pitching kan, budak-budak muda kan. And saya nonton. You nonton tak RTM? Kadang-kadang. Saya jarang tengok TV. Apa you tengok TV tak? Jarang sekali. Kadang-kadang. Banyak orang tak tengok TV. Saya tengok TV sebab apa? Saya nak kaji. Okay? Nak kaji produk ni. Produk TV 1 semua saya kaji. And then saya nak relate balik dengan orang yang komplain ni. Okay? Saya sendiri contoh saya sendiri lah dulu. Start nak minum ayak sikit. Menarik ni. Okay, kita pergi pitching. Duduk sebelah kita, nak tunggu pitching kan. Sorry. Budak-budak muda 20-an, kita dah 50-an. Baik. Muda terhenti ke buat kan. You tonton TV, you tengok TV, produk dia buat damn good ni. So hang duk komplain selama ni, hang dah berapa tahun lain nasi? Duk komplain je. Budak-budak tak komplain pun dia buat dah. Dia buat cantik-cantik budak-budak muda buat sekarang. Sebenarnya ada kan. Yes. Orang-orang macam ni ada. Cuma mungkin saya rasa puak-puak yang komplain ni
diorang ni terlalu rasa diri diorang sangat true pejuang filem tempatan ataupun nak menjadi lebih independent, di mana sampai orang kata apa, sampai dah tak ada boundaries. Diorang sebenarnya against big players ni, senang cakap lah, against kepada big player, pasal diorang punya pandangan dan apa yang diorang nampak, balik-balik muka yang sama je dapat, balik-balik muka yang sama je dapat. Untuk saya personally, saya fikir macam satu, konteks rezeki masing-masing. Dan kedua, saya rasa macam sebongok-bongok filem dia keluar, katakanlah dia keluar 10 filem, satu filem je hit, lagi 9 tu hauk bongok nak mampus kan. Bagi saya secara logiknya, at least dia produce, dia keluar, walaupun cakap apa filem sampah apa semua ni kan. Even saya pun kadang-kadang ada setengah filem memang saya labelkan tu macam apa sampah ni kan. Tapi bila saya fikir balik dari sudut yang lain, saya macam at least dia produce dia produce. Tak kisahlah benda tu teruk ke tak teruk ke, tapi dia keep on producing new stuff. Dan kadang-kadang saya perasan juga daripada director yang dah otai-otai ni, diorang still bagi juga peluang assistant director dia orang muda, ataupun dia bagi director yang lebih muda untuk direct, dia akan jadi sebagai penasihat saja. Saya nampak je benda-benda macam tu kan. So saya punya persoalan ni adalah, saya ni bukanlah nak duduk kat mana-mana pihak. Saya macam fikir tak banyak sikit saya terus terpanggil macam apa solution dia sebenarnya. Okey. Macam saya cakap tadi. Kadang-kadang orang otak ni, orang lama industri ni, dia rasa dia bagus. Orang lain semua tak bagus. Tu masalah satu. Masalah pertama. Ego. Ego. Yang keduanya, orang panggil apa, dia tak sedar diri, ataupun bukan masalah tak sedar diri, maksud saya, macam saya cakap tadi, saya lah, to me, I refer to me sebagai orang tua lah, kira senior. Bila kita duduk sebelah orang muda ni, kita kena respect lah dia, walaupun dia muda, dia baru. Sekarang ni be real, you tak tahu nak operate pun benda-benda baru ni, high-tech gadget-gadget ni yang super duper punya high-tech ni kan, you tak tahu pun. Saya pernah ambil orang lama lah shoot, dia tak tahu nak operate pun benda baru ni. Okay. So lepas tu tak payah duk fikir orang kat atas tu bagus tak bagus. You go up and see them. You pernah jumpa tak Yusuf Aslam? Tanya, you pernah jumpa? Tak pernah. Dia tak jumpa. Cuba you jumpa Yusuf Aslam. Datuk Yusuf, saya ni nak belajar. Mengaku. Yang paling, saya selalu sembang dengan Datuk Yusuf Aslam. Paling, walaupun dia hotel terang mana, Datuk Yusuf mesti cakap, saya buat filem, saya masih takut. Laku tak laku, dia cakap satu. Yang keduanya, padahal dah banyak filem dia buat tu. That's right. Dia masih takut. Maksud dia humble dia, orang dia. Humble dia, sembang dengan siapa-siapa pun. Yang tak pergi jumpa dia, memang tak tahulah. Kita tak assume kata dia asyik muka dia. Dia boleh buat lah, dia boleh deliver. Kalau you run a station, TV station, you nak bagi kat Mamat ni, atau bagi nak Yusuf Aslam, of course bagi Yusuf Aslam, confirm boleh buat. Betul. Satu. And then peluang, bukan Yusuf Aslam seorang dapat, banyak tempat lain yang you boleh cari peluang. Instead of complain. You pergilah. Pergi tanya orang, tanya. Mana dia, bila you complain, you tengok atas, habis. Soalan pertama saya, kalau orang macam tu, habis tu you nak suruh dia tutup company. Habis tu you nak suruh yang big player ni, JSC apa semua tutup. Dia orang punya overhead beratus ribu setahun. Itulah. Saya silap makan juta setahun. Yes, makan juta setahun kan. Itu baru overhead gaji. Maksud dia dah industri player besar. You kalau tak boleh lawan orang besar, you join them lah. Pergilah kat dia jadi internship ke apa benda ke, jadi kru ke runner ke apa ke. You duduk dalam tu. Lepas tu slowly talk to him. Lepas tu yang paling best sekali, Yusuf Aslam ni pernah cerita kat saya. Dia kata, adalah director mana atas bagi kat dia proposal, bagi tahu kat dia how to do semua ni, bagi duit, minta duit Yusuf Aslam nak buat. Dia bagi duit sampai Yusuf Aslam tak nak tayang pun. Dia kata burn saja. I think if not mistaken 1 million kot. Punya shot. Dia tak dia tanya Yusuf Aslam, dia cerita sendiri. Dia cerita orang yang mengaku pandai lah ni. Pergi jumpa Yusuf Aslam pun bagilah. Buatlah. Lingkup. See? So kadang-kadang orang yang komplain, kita tak tahu dia punya apa benda yang dia komplain sebenarnya. Produk dia pun kita tak tahu. You punya produk apa selama ni? You komplain ni kenapa? I pun dulu at one time berfikir gitu lah. Tu milah I pun sama macam orang lain buat jahat jugalah manusia kan. So bila tengok orang budak-budak baru masuk ni,
rasa macam threaten lah. Okay. Tapi bila kaji balik, as I said to you, Mhm. I watch TV, tengok TV okay, ATM 1, ATM 2. Mhm. Produk pun not bad lah. Idea-idea bagus budak-budak sekarang. Lagi fresh. Yeah. Walaupun kadang-kadang dia sebagai script ke director ke, atau company kecil yang baru start ni, why not? Saya sampai ke tahap fikir, risau ni. Dia budak-budak muda can produce this good punya product kan. You dah lama bising lebih, bagi satu projek direct lingkup. Tak boleh reject. It happen. Kita bagi ke orang projek, kita producer, kita suruh dia buat, reject. Macam mana kita nak buat? Reject. Kita dah invest few hundred thousand, and then nak kena repair. I have gone through that part. Bagi orang, percaya kat orang, reject sini, technical issue lah, apa benda lah. Which is benda tu rasanya macam dia problem dia daripada internal system tu sendiri. Mungkin diorang yang tak manage secara betul ke apa macam mana. I tak tahulah, kita cakap general, kita tak menuding ke personal siapa-siapa. Kita memang dengar dekat social media orang dia komplain. Tapi satu golongan yang duk main Facebook ni agak-agak siapa? Siapa nak main Facebook ni semua duk komplain kat media sosial ni? Siapa? Orang tak ada kerja lah. Iyalah. Orang yang busy shooting, bumbang, dia tak main dah. Tak sempat nak post. Tak sempat nak post sini. Shooting tak sempat sana. nak post. Tak sempat nak post, exactly. Kadang-kadang dah balik tu, time dia balik, cuti tu lah baru dia posting apa semua benda kan. Dia pun busy buat kerja. Betul. Make sense. Good production macam yang saya dengar yang banyak buat dengan TV3, banyak dengan Astro semua kan, macam Z Production, Global Station, yang pemupamnya ni, pernah tak? Adalah. Dia orang ni, kru-kru dia ni, dia pun banyak big station, big production house. Budak-budak tak bising pun, dia busy buat kerja. So, dia constantly ada job kan? Ada job. Sebab dia pun tak komplain pun, dia buat kerja je. Yang nak komplain, nak main pegang handphone, dia tak ada job. Tak ada job lah. Itu yang meraung kan. Meraung kan. Itu yang saya pun golongan, sebab bisnes saya banyak. Taklah banyak mana, tapi production ni salah satu bisnes dia. Jadi saya ada masalah tengok kan. Okay, saya tengok, saya banyak juga orang hubungi saya, maklumkan macam-macam dalam industri ni. Saya dapat info daripada macam-macam sumber. Memang yang duk bising tu memang tak dapat job lah, tak ada job. Kita faham lah, bukan. Tadi balik kepada awal-awal tadi kita cerita, kenapa tak ada job? Sebab bajet sikit. Sebab tu kita tak ATM banyak sikit bajet. Ni ramai tak ada job. Boleh buka lebih pada peluang. Dia asal lagi situ. Tak salah ATM bagi job pada orang yang good product semua, dan dia terbukti sekarang ni produk-produk ATM dah. Betul. I think kalau ATM tu dia rajin pergi ambil iklan, melingkup TV3. Ini bahasa kasar lah. Yalah. Cuma dia tak nak pergi agresif sangat ambil iklan-iklan dia. Produk dia damn good dah. Tengok drama dia pun best. Bukan I punya produk, orang lain punya produk lah. I punya pun ada dalam ATM. Tapi nak cakap, sebenarnya sedar tak sedar, ATM dah bagus. Itulah, in fact setahu saya dengar orang cerita macam ATM own the most sophisticated peralatan pun. Kan? Dia menang semua lah. Kok mana pun dia menang. Macam hospital kerajaan lah. Apa benda semua kat hospital kerajaan. Betul. Tapi sebab ramai sangat orang cerita pasal industri kesihatan ni, perubatan ni, itu subjek lain. Tapi nak cerita jugalah, dia sama juga industri mana pun. Dia ada satu golongan yang manipulate. Betul. Manipulator ni siapa? Macam sekarang ni industri, to me lah, industri perubatan swasta ni dimanipulate oleh insurance company. So in order orang nak masuk private mahal, orang kena beli insurance. People beli insurance because of that. And then private sector pun tanya, hospital tanya, ada insurance tak? Tak ada insurance, kena deposit apa macam-macam kan. So benda ni ada satu group yang manipulator lah. Sama dengan industri kreatif juga. Industri kreatif ataupun production TV ni, bagi saya lah, yang manipulate ni, yang orang jaga komersial ni, dia katalah TV3 punya TV rating apa semua tu kan nak kejar. Sebenarnya dia play the game. Adalah game dia kat situ. Bukan pasal produk, bukan pasal ini, semua pasal duit lah. Komersial apa semua ni. Ada permainan dekat situ. Saya bukan menuduh. Ini betul. You can Google the fakta. How much TV3 lost
advertisement view kepada social media, about 300 million. Banyak tu. Bukan kerugian, maksudnya market dia yang dah diambil oleh dalam bentuk advertisement ni kepada iklan di social media, di YouTube. YouTube ni satu lagi bahaya kat Malaysia ni, cerita pasal industri kreatif ni. YouTube ni orang tengok free, and then produk dia damn good. Masalah tak? Betul lah. Masalah sebab apa tau? Satu, orang content creator yang buat produk damn good ni, dia punya view juta, ada banyak view, and then they can make money, and then kerajaan tak boleh tax. Kenapa kerajaan tak boleh tax? Sebab dia bukan, syarikat tu bukan base kat Malaysia, dia tutup account kat US. Macam mana dia tax US punya company, and then dia bagi duit kat orang Malaysia? Dia tak ada invoice kat sini. So you invoice kat mana? US tak boleh. So kerajaan kena fikir, stesen TV kena fikir, macam mana kehilangan ni you nak recover balik. Mungkin you kena licenkan YouTube, mesti buat YouTube tu register di Malaysia, dan you start boleh dapat duit. Yang keduanya, you kena control lah kok mana pun. Sebab dia punya produk, you tengok lah kat YouTube, you tengok dia dokumentari apa semua. Bagus-bagus. Banyak sangat. Yang bagus-bagus. Iklan semua pergi situ. Kerajaan tak boleh nak control situ, sebab cheaper dia punya rate, tapi dia punya reach lagi bagus, sebab dia boleh control benda social media ni. Dia punya reach dia boleh control. Contoh dia, sekarang kita sembang dua orang kan, ada phone depan kita, aku teringin nak beli kereta Volvo, contoh lah kan, saya cakap lah, satgi kan, malam ni guru keluar gambar Volvo. Betul tak? Dia macam dengar je apa Dia kita tahu. cakap. Okay. Maksud dia, advertisement dia tu, dia dah dia individualize. Kalau saya buat bioteknologi dulu kan, kita ada DNA sequencing, ada DNA, you tahu DNA kan? Setiap manusia tu DNA dia ada beza sikit. Okay. Manusia dengan pokok tumbuhan dan semua lain-lain DNA dia. Manusia sama manusia ada berbeza sikit. Nak membezakan you dengan I semua tu. Kadang-kadang kita buat kajian lah, sampai ke tahap dia panggil SNP, single nucleotide polymorphism. So dalam sequence DNA ni, dia AGTC, pun dia ada sequence dia. Kalau you orang banyak tak you tahu lah DNA sequence tu. So membezakan manusia ni, ada satu part tu dia lain sikit, dia tune sikit. Instead of AGTC, dia TCA. Macam tu contoh kan. Ada satu. Lepas tu apa yang saintis nak ialah, ujungnya nanti kita akan buat personalized medicine. Personalized medicine ni best. Maksudnya, you punya Panadol tak sama dengan saya punya Panadol. Sebab you punya badan garam lebih, saya punya garam kurang. So, you punya Panadol macam ni. Macam tu, contoh dia lah, bagi faham senang. So, personalized medicine. So, apa berlaku pada industri sekarang ni, industri kreatif ni, everything now digital, online, dia dah personalized iklan ni. You cakap pasal kasut, Nike punya iklan je masuk kat you. Dia tak buang masa. So very precision punya iklan dia, sangat bagus. Tapi masalahnya, sayangnya, benda tu tak dapat kita kawal. Dikawal oleh dunia luar, daripada virtual world ni. Jadi tak dapat. Jadi fikirkan kerajaan, Finas ke siapa-siapa ke, fikirkan cara buat research macam mana benda tu boleh balik kepada kita. Dan kerajaan dah buat macam-macam inisiatif. Pergi ke arah tu, pergi ke arah personalize ni. Jadi at the end of the day nanti kita boleh menghantarkan mesej kepada orang yang betul. Jadi banyak benda yang boleh dikawal, tapi benda bahaya pun ada juga. Betul. Bahaya nanti orang politik, dia dapat data ni kan, ni sampai ke sains data kita cerita ni, big data punya daripada industri kreatif, big data dia berkaitan. Jadi betul. Apa yang saya nak bawa ke sini ialah, you boleh tahu orang ni nak tengok cerita apa, orang ni suka cerita apa. You boleh tahu tiap-tiap orang punya kehendak tu. So you nak buat film proposal, so Google Data Analyze tu, bukan Google Data, sebutlah pula big data ni, syarikat-syarikat big data ni analyze tajuk ni, genre macam ni, berapa orang nak tengok, pom dia tekan druk pula. 14 orang kan dia kata, tak usah buat lah. So benda ni bisnes. So tak jadilah macam buat 80, 10 je jual. Jual nasi lemak bungkus set-set tu, tak tu 80, 10 je jual. So
Lepas tu bising kan. Tak, sebenarnya you kena ada strategi, you kena fikir cara kaedah. So, apa yang berlaku dekat Astro, kenapa dia punya drama macam trending yang dia buat orang tengok kan? Sebab dia ada data tu. Dia dah tahu makcik ni umur berapa, apa yang dia tekan. Dia tahu lah dia dah data tu. Dia ada data, Astro ada. Kerajaan ni, TV, sinema semua ni, industri ni, Finas tak ada data tu. Dia tak ada. So, bila buat satu benda, in the dark, tak tahu, collect ke tak tahu. Lain teka-teka je, tak Tak apalah, boleh. try lah. So, in the end of the day, bila you ada you kawal semua ni, bukanlah kawal, maknanya kita ada research and development, kita buat big data ke apa, kita boleh tahu. Maknanya Barulah jadi industri. make it benda tu more systematic lah. You pergi mana-mana industri pun, Sony dia nak buat pula TV baru ke apa, dia adalah data dia sikit macam mana orang nak kereta baru. Syarikat Volvo, Toyota, BM semua dia tahulah apa benda akan nak market sekarang. Melalui data tu lah. Macam TV3 dia bagi based on Nielsen punya rating tu. Cerita penyondol orang suka. Serius, cerita penyondol orang suka. So dia keluar lah banyak cerita, jadi orang tengok banyak, rating tinggi, iklan masuk banyak, dapat duit banyak. Yang kita buat filem ni, tiba-tiba aja kita fikir-fikir nak buat cerita pasal roh lah. Buat roh. 18 orang tengok. Bajet besar. Contoh kan. Bukan nak kata kat filem roh tu dia cerita lain. Contoh lah. Ataupun benda lain lah. Contoh benda lain. Cerita hantu A, hantu B. Kita suka-suka buat. Kita tak ada data tu. Cuba kita ada data tu. Kaji tengok dulu. Awak nak tengok cerita ni. Malaysia Indonesia sekarang penuh dengan cerita hantu. Kenapa? Betul. Dia ada data cerita hantu. Betul. Dia tahu cerita hantu je orang tengok. Cerita lain orang tak mau tengok. Dia ada dua jenis cerita orang tengok kat Indonesia sekarang ni. Cerita pasal agama sikit dengan cerita hantu. Agama ni kat sana kan dia sangat toleransi agama ni sangat tinggi lah. So ada yang kahwin Muslim, non-Muslim apa semua tu. And then kahwin cerita pasal gelakkan keluarga macam cerita di ujung sejadah apa semua sujud. Dia kisah-kisah tu laku kat Indonesia. Betul. Kat sini tak laku. Even kalau dia play kat sini pun memang laku kan. Laku, so dia ada data. So dia ada kajian, dia tengok. So kita buat macam general bebas ikut suka hati kau lah, buat je lah. Pasal saya ingat bila saya pernah ada peluang sekali dapat pergi ke Trans TV. Dia bawa melawat ke dia punya data center. Saya macam data center TV buat data center apa? Dia kata sinilah kita kumpul segala rating dan kita study kita punya kompetitor. Okey, sekarang pukul apa? Pukul 1 Okey, semua channel TV tengah main apa? Semua ada data tu. Saya macam walaupun saya pernah involve bertahun-tahun dalam satu channel TV ni, dalam saya terlibat dalam satu program TV dengan satu channel TV ni lah. Kita orang punya rating meletup. Kita orang pegang record every year. The best orang kata kira program TV lah. Program TV dalam channel TV tu. Tapi setiap tahun bajet kita makin turun. Kenapa? Pasal dia kata duit tak masuk. Korang punya rating meletup tapi duit tak masuk. Sponsor tak ada. Macam tu kerja kita orang ke? Bukan kerja korang punya analis ke? Yalah. Kan? So saya macam pelik. Bila pelik pasal saya dapat pergi ke Trans TV ni pun kena mengena dengan program TV yang saya buat ni. So kita dapat pergi melawat ke sana pasal waktu tu kita macam ada nak JV dengan Indon punya ni lah, punya program. So dia bawa, dia kata macam kita ada load tau. You punya program TV tu kita load dekat sini. Kita tengok tiap kali you keluar. Indonesia punya viewer tinggi tau, dia kata. I see. Dia tengok pada YouTube. I see. Dia tak tengok pada channel TV you pasal kita orang tak dapat. Siapa yang pakai satellite TV dapatlah tengok kan. So dia macam pelik. Dia kata kenapa? Pasal ended up kita orang terpaksa putuskan orang kata cadangan tu because of kekangan modal. I see. Bajet yang tinggi, kita orang nak kena fly ke sana, lepas tu nak orang kata diorang kata kalau nak murah pakai orang sini, pakai equipment sini, korang tak payah bawa equipment daripada KL. Tapi channel TV ni tak nak. Pasal diorang kata macam kalau kita pakai equipment sana, kita kena keluar duit lebih. Kalau kita pakai equipment in-house, kita pakai duit sikit je untuk bayar in-house punya production. Jadi saya macam pelik, kata macam
kenapa sistem korang macam ni? Every year kita orang dapat benda tu, kita orang dapat surat tu macam bagi tahu, congratulations korang pecah tradisi setiap tahun. Hit, memang kita orang hit pasal dalam channel TV tu tak pernah ada program yang hit 1 million viewers setiap kali keluar episod. So kita orang hit 1 million. Dan kita orang pernah 2 kali kalahkan Final Piala Malaysia. Kita orang lagi tinggi daripada Final Piala Malaysia. Lepas tu daripada tayangan kita orang tu bukan prime time, sampailah dapat prime time 8.30 malam. Sampai 9.30 malam, 1 jam. Macam zika saya ni. Tapi malangnya habis. Pasal diorang kata macam bajet tak ada, sponsor tak ada masuk. Mana bajet tinggi production tu, tinggi pun. Teruk sangat. Saya dah sampai macam, banyak ni bayar tu. Aduh, tiap-tiap tahun makin turun, orang tiap-tiap tahun makin naik. Kan? Ataupun dia kekalkan harga, saya okey lagi kan. Itu yang buatkan saya pelik. Macam bila saya tanya channel TV tu sendiri, saya cakap dia macam korang tak ada department yang akan analyse benda-benda ni. Dia kata tak ada. Dan kenapa tak buat benda-benda macam ni? Sedangkan bila korang sendiri pergi ke Trans TV tu, the whole floor tu adalah department analyst. Diorang analyse kompetitor diorang apa semua kan. And TV sebesar-besar screen tu dia tunjuk, okey, pukul 1 dia tayang ni. Kita kena tayang apa? Untuk nak lawan apa semua. R&D dia. Sampai tahap macam tu. Dia kata sebenarnya benda ni dia memang tak bagi kita ambil gambar, dia tak bagi kita shoot video dalam tu. Pasal dia kata benda ni rahsia company lah apa semua kan. Tapi dia kata kita orang Trans TV, siapa berani lawan besar Trans TV kan. Trans TV. I selalu tengok dia punya program. Dulu masa ada macam mana saya tengok dia punya drama. Sekarang saya tengok dia kat YouTube. Bukan drama, dia punya program-program majalah tu. Saya tengok Jejak Petualang. Jejak Petualang dan Indonesia Ku, 2 program saya ikut. Dengan sekarang satu lagi si Gundul pada dia program macam majalah tu, tapi fun dia buat. Best, memang best. Trans TV tu. Lepas tu saya rasa sekarang ni barulah saya perasan kita flashback sikit 4-5 tahun lepas, barulah start saya rasa macam channel-channel TV ni blow up dekat social media. Dah ada yang recorded version of apa-apa program ni letak dalam YouTube apa semua. Saya rasa macam baru diorang nampak start buka mata kot. Sebelum ni mungkin diorang rasa macam social media. Itu strategi yang RTM buat lah ni. Dia ada channel YouTube, TikTok semua. Dia nak just blow up je. Program TV nanti orang tengok. Betul. Nanti orang back ke TV sebab dia lama-lama orang tengok phone pun orang jemu juga. Orang tengok TV juga. TV pun ni dah besar-besar. Sekarang ni mana ada orang pakai TV besar ni. Semua besar-besar. Lepas tu sekarang visual dalam TV pun diorang record pun dah cun pakai kamera yang cantik apa semua. Bukan macam dulu analog apa semua kan. Sekarang semua dah digital lawa kan, cantik kan. Itu yang kita cakap tadi. Kita balik kepada cerita kita tadi. Kenapa you buat tak laku? Sebab you buat je. You tak ada research. You tak ada data macam you sebut tadi. Indonesia dia ada data. Dia tahu dah. Buat tajuk pun tak lepi tajuk ni. Itu baru tajuk. Baru berlakon dari macam-macam faktor. Jadi kita nak buat benda ni, buat macam benda sains lah. Dia ada research dia ada R&D, dia ada eksperimen. Nak buat ke tu lah. Tak ada jalan lah. Bila-bila dah ke tu lah. Okay guys, korang dah dengar. Kita starting je kita terus boom pergi kepada isu kan. So sekarang ni kita nak tone down sikit dan saya nak tanya sendirilah dalam banyak-banyak pengalaman Abang Ace, orang kata apa, produce rancangan, tak kisahlah rancangan apa pun kan, ada tak macam inilah hasil yang paling best yang pernah Cik Ace orang kata penghadap? Okay. Worth it keluar duit, benda best. Yang terbaru kita buat Legenda Alma Mater lah. Okay. Legenda Alma Mater ni baru ni pitching ATM. Kalau you pergi lah taklimat pitching ATM dia tayang. Okay. Dia tayang, dia akan tayang masa kita menunggu ni. Dia akan main lah macam klip-klip program-program ATM yang dah melepasi dia kata melepasi piawaian mendunia lah dia panggil. Istilah dia. I was sitting there. Saya malam-malam itu my program keluar Legenda Alma Mater, dia keluar dalam Dewan Kesepuri tu. Semua orang producer tengok, that was my program. Tak banyak program guys tu. So balik pada cerita macam mana kita buat benda tu, memang projek tu dah lama saya impikan nak buat lah. Saya ni dah asal daripada sekolah King Edward Tapping. Sekolah kita ni kuat sukan. Okay. Jadi kita suka sukan ni. So saya nak buat
Dan saya ada beberapa orang kawan-kawan kita ni yang sukan ni, dia mewakili Malaysia. So saya dah memang dulu nak fikir bawa balik dia ke sekolah, jumpa dia cerita balik masa zaman di sekolah tu. Dan saya buat projek tu, tajuk dia Legenda Alma Mater. Legenda Alma Mater. Alma Mater ialah sekolah yang ditinggalkan oleh orang tu lah. Alma Mater dia. Macam saya, Alma Mater saya King Edward Teping lah. So saya cari legend, 14 orang legend ni, sukan ni, very sukan ni, dan cerita pasal dia dalam pencapaian sukan dia, sukan SEA ke Asia ke apa benda ke, Olimpik ke, cerita dia, interview dia, biografi lah. Lepas tu pun balik ke sekolah dia. Di sekolah dia tu buatlah program dengan sekolah. Ni lah dulu kat sini saya, kelas saya, ni cikgu saya, apa benda ke, ni macam-macam lah. Was very good lah. Then saya pergi ambil beli footage dengan ATM. Banyak footage kita beli dengan ATM ni, 1 minit RM1,000. Ush. Okey. So pertama kali saya kira footage yang saya ambil tu, sebab sukan banyak kan footage, RM100,000 lebih. Okey. So kalau orang tak tahu ni, orang ingat kita buat production ni, Itulah. nampak macam murah lah. Orang ingat murah. Tak murah. Tak murah. So macam tu. Lepas tu dah kita deal dengan ATM semua, very good. Dia pun bagi diskaun lah dan sebagainya, dan kita hasilkan produk tu. Sampai kawan saya yang main rugby Malaysia ni, ambil mana putih aku pun tak ada putih ni. Kita cari. ATM-nya Akaf kan besar. Ya, akan bukan. Dia cari di game dia main masa lawan dengan Thailand dekat SEA Games dekat Chiang Mai 95 tu. So banyak putih tu. Jadi program ni menarik lah. Dia sendiri pun seronok tengok. And then bila saya buat tu dengan Dia doku lah, basically doku. biografi dokumentari lah, dokumentari. Saya buat dengan Santok Singh. Saya pergi rumah dia. Dia tunjuk rumah lama dia kat sini. Syok, macam best lah. Lepas tu ayat dia paling sedih, dia cakap, sayangnya you all tak sempat buat untuk Datuk Mutadhari dia. Dia cakap sedih. Saya dulu dengan dia kayu basikal dari sini ke Ceras, main bola, berlatih. Dia kata dia nak bercerita lah how dulu main bola ni passion, minat sangat ni, dapat wakil negara, syok sangat lah bola. Gaji berapa sangat waktu tu kan. Memang bukan faktor duit. Dia main lah ni, nak main negara ke kelab. Tak boleh, negara tak boleh main sebab kelab panggil. Betul. Sekarang ni pasal duit, Kelab lagi tinggi bayar. Sekarang dah berbeza. Tu dia cerita. Lepas tu dia kata, kalau lah you buat untuk Mutadhari juga kan, tak sempat buat Mutadhari. Lepas tu saya buat juga, sempat buat dengan Datuk Sukur Saleh, main bola kat Penang. Pergi rumah dia, menangis dia, tunjuk balik putih-putih lama saya tunjuk kan, game Malaysia lawan Korea yang dia nak masuk Olimpik tahun 80 tu. Kita layak Olimpik tu, menang. Dia pun buat bola, inspirasi bola kes tu lah. Tim Malaysia olah bola tu kan, tim Malaysia layak ke Olimpik tahun 1981. Masa tu gol dijaringkan oleh Hassan Sani. James Wong hantar ke dia, James Wong score, Hassan Sani bawa, pas kat James Wong score. Lepas tu kita bawa Santok Singh ni pergi ke Stadium Merdeka. Itulah tiang gol itulah, dia kata. Dia bila buat tu balik, boleh naik belah rumah balik cerita dia, kisah dia. Situlah berlakunya. Itu Hassan sana skor sana lah, itu gol, dia cakap dia. Kaedah cara cakap dia kan. Seronok lah, nostalgia, dia kenang balik. Datuk Sukur Saleh tu menitik air mata dia kata, terima kasih Anwar, dia kata, you buat benda macam ni. Tak ada siapa nak buat, dia kata. Tak ada siapa nak kisahkan kita ni, kami ni, dia kata. Kami dulu tak sama macam Pulau ni, semua mudah, dulu susah. Kayu basikal pergi sana sini, susah, jauh tempat training, cerita. So bila kita dah produce something like tu, benda pun diangkat oleh ATM sebagai contoh produk yang baik, seronoklah, rasa kepuasan lah. Dan bagi saya, satu lagi yang penting kita buat ni adalah, saya guna istilah projek dunia akhirat lah. Maknanya you buat benda kat dunia ni, bila you tak ada nanti, kalau orang tengok lagi, orang akan bawa. dan insyaAllah kita ada saham baik lagi lah kat situ. Benda yang ada impact lah. Impact. Dulu sebelum tu pun saya buat satu lagi projek pasal dokumentari sekolah-sekolah tertua di Malaysia. Yang tu pun seronok juga, sebab bila kita kaji sejarah-sejarah, kita bukan ahli sejarah. Tapi bila kita pergi research di keriki semua ni, kita jumpa macam-macam. Kita jumpa, macam ni, macam ni, macam ni. Contoh dia, ada 2-3 contoh yang saya boleh cerita sini lah. Sekejap, minum ayak ni dah. Boleh, minum. Kita banyak borak ni.
Habis hayat dah cakap. Dah nak cerita mesti ada input. Yang menarik kalau cerita Betul, betul. kosong-kosong tak nak dengar. Asyik nak cerita pasal isu je boring juga orang kan. Mengadu ya. Komplain lebih kan. Buat apa? Okey. Cerita pasal awal kalam okey. Awal kalam tajuk dia ada komentari kat sekolah kat tu, dekat RTM tu pasal sekolah-sekolah tertua di Malaysia. So, bila saya pergi ke research kat Penang Free School tu kan nak riki, nak tengok apa benda maklumat-maklumat nak shoot dia. So, kat mana satu sekolah tu, St. Xavier Penang. Jumpa satu orang tua tu, dia kata ada satu sekolah tertua Melayu tau, dia kata. Oh, saya Kat tanya. Penang? Sekolah Melayu tertua di Malaysia ni. Kat mana you agak sekolah Melayu tertua. Saya tak boleh. Sama macam saya. Saya pun tak tahu dulu. Sekolah Melayu tertua sebenarnya Sekolah Kebangsaan Sungai Gelogur di Pulau Pinang 1826. Oh, okey. Depan USM tu. Situ. Saya pun tak tahu. Bila saya tahu, benda sejarah ni kadang-kadang yang benda yang penting pun kita tak tahu. Pentinglah juga bagi saya sekolah Melayu tertua penting kan. Lah, penting lah tu. Dan kita pergilah shoot kat sekolah tu. Oh, inilah sekolah dia dah berubah lah. Benda-benda masalah orang Melayu punya benda ni dulu, kita punya kehebatan dulu, kebanyakan benda orang Melayu buat ni buat daripada kayu. Istana-istana dulu banyak daripada kayu. So dia memang takkan ada lah beratus-ratus tahun kayu takkan survive. Yalah. So betul beza dia. Lepas tu cerita pun ada berbeza. Banyak versi cerita. Macam Pulau Pinang. Kita belajar kat sekolah, siapa buka Pulau Pinang? Tak ingat. Francis Light. Semua orang jawab Francis Light kan. Tapi sebenarnya bukan. Francis Light datang 1786. Ada satu masjid dekat Batu Uban 1734. Lagi lama. Dia dekat 50 tahun beza ada siapa buka masjid ni? Orang-orang daripada Aceh. Nakhoda dan Intan ataupun Kiai Haji Muhammad Saleh yang membuka Pulau Pinang. Dia duduk penempatan kat Pulau Pinang dah ada. So bila kita bercerita itu, kita buat satu produk yang tu, kita dapat satu kesempatan untuk membetulkan keadaan itu, kita sonok ke hati. Yalah, pasal rasanya kita ni dah diajar ni yang British version punya British version history kan. Kita belajar di sekolah pun. Saya ingat you jawab kat sekolah Pulau Pinang, siapa buka Francis Light? Bangga nak kita kan. So bila kita ada peluang, kita membetulkan dalam skrip tu kita sebut. So kita buat skrip sebut Nakhoda dan Intan yang terlebih dahulu menduduki Pulau Pinang dalam ayat narrator tu. Perhatilah kita. Ada kesempatan untuk kita betulkan keadaan tu. Benda-benda dalam hal dokumentari ni, sebab tu hati saya lebih kepada dokumentari lah. Bukan saya tak buat drama, ada juga buat drama. Sebab ada kesempatan tertentu dalam drama boleh kita masukkan dalam dialog yang bagus-bagus lah. Kalau saya nak buat produk pun, saya ingat tu lah. Satu kena cerdik produk tu, dan impact dia lama lah. Betul. Lama. Tak ada lah orang tengok tu orang ingat cerdik produk ni. Saya pernah buat 1-2 telemovie yang puas hati jugalah. Yang habis telemovie dekat TV keluar tu, kawan saya teks, hang ni jahat lah, air mata jantan aku pun gugur juga. Kan. Itu impact tu. Itu walaupun itu saja, tapi adalah kepuasan. Betul. Jadi mana dia, kita buat benda tu pakai betul-betul, pakai brain. Banyak kali fikir, rombak betul-betul pakai brain buat. InsyaAllah kita pun berhati. Kita tak pandai mana, tapi usaha. Betul. Kita usaha. Dan benda tu pun sebenarnya jadikan kita punya learning curve juga. Kan? Kita dapat produce ni, lepas tu kita pun tak, mungkin kita tak expect dia punya impact pergi ke situ kan. Tapi bila dapat pula macam ini dah extra bonus ni kan. Macam saya dekat Melaka pun interesting juga. So sekolah dekat Melaka, sekolah Melaka High School 1826. Yang menarik kat sekolah tu sebenarnya, sekolah tu diwakaf, tanah dia diwakaf oleh Haji Baci, tak silap saya nama dia. Orang Melayu kaya. Dia kontraktor kepada pejabat-pejabat British dulu ni. Oh, okey. Dia British dah masuk 1824, English masuk balik kan. Dia kontraktor kepada pejabat kerajaan. Dia supply lansir, tak silap. Dia supply lansir, tekstil lansir. Cantik, menarik cerita ni Haji Baci. Dia wakafkan tanah tu untuk buat sekolah. Kalau kita tak kaji, kita tahu sekolah je lah, tak tahu cerita belakang sekolah tu.
Macam sekolah dekat KL juga ada satu sekolah-sekolah yang menarik dekat KL, macam contoh dia sekolah VI. VI Okey. ni satu contoh sekolah yang baik ditubuhkan oleh gabungan Melayu, Cina, India. Lok Yu if not mistaken. Apa nama yang India tu? Saya lupa nama dia. Dan Sultan Abdul Samad masa tu. Okey. Sultan Samad. Abdul Samad kot. Sultan Selangor. Dulu tak ada KL, semua Selangor. Yalah. Okey. Tiba tubuhkan Victoria Institution. Mula-mula sekolah tu dekat JKKN sekarang ni, dekat JKKN. apa ni, dekat Petaling Street bawah sikit tu. Ada balai polis tu. Jalan Bandar. Jalan Jalan Bandar, Bandar. yes. Jalan Tun National Lee. Okey, kat situ dulu sekolah tu. Situ originalnya Original VI. sekolah. Bangunan tu, bangunan VI tu. Bangunan asal Okey. JKN tu adalah bangunan VI 1921 dia buat. Okey. Tarikh pun ingat. Tarikh 21 yang bangunan baru ni. Bangunan baru. Dia 1883. Okey. Lepas dia pindah ke situ kenapa? Situ banjir. Kan tepi sungai. Ya, betul. Dia Okey. banjir, dia pindah ke jalan Han Jembat kat sekarang ni. Jalan tu Han Jembat. Atas tu kat jalan VI sekarang ni. Jalan Han Jembat sekarang ni lah. So cerita dia, okey. Yang menariknya kat VI ni pula, satu lagi sekolah menarik sebelum terlupa. Bila kita buat benda-benda cerita, ada menjumpai benda menarik, kita nak cerita kat orang. Rasa seronok cerita. Satu lagi cerita menarik adalah satu sekolah Methodist Girls School kot rasanya. Yang dekat PWTC kan? Dekat Itu bukan. Itu dekat ni. Dekat Taman Tasik Perdana. Taman Tasik Perdana. Yes, dekat bawah pada balai polis Bukit Aman tu kan, bawah tu. Jalan Cendana Sari tu kan, satu sekolah Methodist Girls School kan. Cerita dia menarik dia. Nak buat sekolah ni masa tu kan, macam dia asal dia dekat rumah-rumah gitu je. Lepas tu dia collect duit. Dia collect duit macam mana tau. Mula tu, lepas tu dia buat dekat hotel sekolah tu. Lepas tu dia collect duit buat loteri. Buat loteri. Masa tu approve buat loteri untuk collect duit nak buat sekolah. First time loteri kat Malaysia ni. Loteri tu dia start loteri, dulu dia panggil loteri kebajikan kan. So dia produce loteri kat Japan, collect duit buat sekolah. Cerita dia. Benda-benda yang kita jumpa ni jadi menarik kalau kita dalam cerita tu kita jumpa. Sama juga macam cerita Common Bukit Nenas if not mistaken, sekolah Common Bukit Nenas tu. Pengetua dia mati. Pengetua dia siapa? Mak Saleh, Mina Saleh lah. Birawati daripada Perancis dulu. Dia ada Lasal lah, grup Lasal, grup apa benda, missionary Convent lah, apalah semua kan. Semua ni mereka datang ni. Birawati ni orang panggil apa? Birawati lah kan? Biarawati. Dia orang datang ni dia orang datang membuat sekolah. Jadi ada kisah mereka macam mana sekolah terbakar. Sekolah sekolah dia terbakar. Satu cerita sekolah terbakar. Lepas tu mati kat sekolah secara misteri. Tak boleh sebut sekolah mana, nanti dia takut pula budak-budak ni. Itu semua saya jumpa dalam cerita ni. Ada cerita-cerita yang menarik lagi lah kita jumpa dalam kita pembikinan dokumentari. Jadi bila kita buat filem ni ataupun industri kreatif ni, production ni lah kita generally production lah, filem ke TV ke, you ambil kesempatan, you masukkan nilai-nilai positif, apa benda baru, wow, orang tengok wow. Pasal saya rasa macam dekat Malaysia ni mungkin saya tak banyak tengok TV lah. Tapi saya suka benda-benda yang melibatkan sejarah ni. Walaupun saya tak adalah pandai sangat sejarah pun. Pasal saya sendiri pun ambil gambar sebagai seorang fotografer dan saya memang minat genre dokumentari. Even saya pun gelar diri saya sebagai dokumentari fotografer. Dan saya akan selalu tengok, biasalah kita punya sama ada YouTube ataupun Netflix lah untuk nak tengok dokumentari tentang sejarah ni kan. Saya suka bukan pasal sejarah dia tu, saya suka cerita di sebalik sejarah tu. Contohlah dia pergi cerita pasal kubur, tapi dia ada macam side story about that kubur. Macam mana perjalanan dia. Sebelum saya lupa, side story mengenai VI ni. Side story mengenai VI ni ialah mengenai dua orang pilot daripada Malaysia ni, nama dia Sherry Talala dengan Henry Talala. Mereka ni sebenarnya keturunan Colombo, keturunan Sri Lanka. Bapa dia tu daripada Sri Lanka, orang businessman, datang KL ni jadi orang Malaysia. Dua orang ni sekolah kat VI. Habis sekolah VI tu dia pun jadi pilot
dulu RAMF, Royal Malaysia Air Force ni, dia under UK. Dia UK. So dia orang pilot Malaysia yang pertama kerja dengan Royal Air Force ni. Lepas tu dia pergi fight. Diorang tu terlibat dengan World War II dekat Normandy dekat France tu, dia lawan pumpam World War tu kan, Jerman lawan dia semua tu kan. Dan seorang mati. Tak silap Henry ditembak jatuh, kapal terbang dia ditembak jatuh. Cerita dia asal David Island tu pergi ke cerita pilot juruterbang pertama pula. Henry Talala and Syarif Talala. Cerita tu, kisah tu sebenarnya diangkat dalam satu bentuk, ada satu dokumentari tajuk dia Lost in France. Okay. Nak cari kubur dia ni. Dokumentari. I think ada orang produce. Tapi saya masukkan dalam dokumentari saya ni. Jadi dia ada sedikit macam orang kata apa, inti lain tapi masih related dengan sekolah BI. Sekolah BI punya budak ni asalnya. Banyak cerita-cerita yang menarik. Macam dekat Melaka pun ada satu cerita menarik juga pasal sekolah Cina ni. Yang menubuhkan sekolah Melaka High School ni sebenarnya ialah dia ditugaskan datang ke Melaka untuk jadi pengetua sekolah Cina. Okey. Anglo-Chinese School tu dah ada di China sebenarnya. Anglo-Chinese School tu, Anglo tu English lah. Chinese School. Private. So dia nak jadi pengetua, so ditugaskan oleh Mak Saleh. Inilah missionary ni, bagi dia hantar dia jadi pengetua kat sekolah ni. Anglo-Chinese ni. Lepas tu bila dia sampai sini, dia kata ini tak adil lah, sekolah ni hanya untuk bangsawan saja. So budak-budak yang miskin ni macam mana? So dia hantar surat balik dekat Badan Pengurusan dan Pembinaan Europe tu, saya lupa lah, dia tulis surat untuk mereka buka sekolah. Itu asalnya, tertubuhnya Melaka High School, sekolah tertua, kedua tertua di Malaysia lah. Lepas tu yang menariknya, rupanya sekolah Cina lagi awal dekat Melaka. Sebab Anglo-Chinese School 1818 dia buka. Anglo-Chinese School tu sekarang ni tak ada dah kat Melaka, dia pindah ke Hong Kong. Kalau pergi Hong Kong, ada satu sekolah, dia maintain Anglo-Chinese School, dia ada signboard dia established in Melaka 1818, 1111, 1818. Dia mencerita tu, menarik lah. Kan. Jadi bila kita buat benda tu, ada benda menarik, sedap cerita. Betul. Jadi banyaklah kaitan dia sebenarnya kan. Saya tak rasa, bagi saya macam saya sambung tadi lah. Saya tak rasa macam benda tu, saya rasa perlu diperbanyakkan lagi. Yes. Jadi kita tak we are not short of content sebenarnya. Sebenarnya banyak, terlalu banyak. Producer ni jangan kata kita tak ada. Cuma yang kita kena kaji lebih dalam, detail. Mana kena rajin sikit lah. Bukan lah sekadar jadi producer je kan. Pergi buat. Yang penting turun site. You akan jumpa macam-macam. Salah satu benda yang saya jumpa menarik ialah dekat Sandakan. Sandakan tu dulu nama Ilokpura. Sandakan, sebelum nama Sandakan. Yang menarik dekat situ ada apa? Yang Jack Sparrow ni apa? Filem Pirates of Caribbean. Memang ada satu masalah nama Jack Sparrow dekat Sandakan tu. Siapa dia tahu? Dia pengetua sekolah menengah St. Michael Sandakan. Pengetua apa saya lupa. Dia memang ada nama dia Jack Sparrow sebiji. Bila saya buat kajian list pengetua-pengetua yang tengah jadi pengetua dekat Sandakan tu, Jack Sparrow. Ni lah Jack Sparrow ni. Betul lah ada nama Jack Sparrow. Sebiji nama Jack Sparrow. So jumpa benda-benda gitu, menarik, seronok masa buat kan. Dia bukanlah sampai tahap dia bukanlah kita bagi dekat orang, kita pun dapat rasa pun satu satisfaction yang berlainan daripada orang lain. Cerita tu kalau kita betul-betul pergi dalam, sedap pun. Contoh satu lagi dekat St. Michael tu, dia ada depan dia ada satu gereja cantik. Cantik gereja dia, dibina tahun 18 something lah. Cantik. And then dia punya batu tu rupanya dia carved by prisoners. Prisoners carve batu tu untuk dibuat building gereja tu. So batu dia tu special lah. Ada cerita dia. Siapa dia? Berapa bayaran dia? If not mistaken, suku Sin kot. Something like that, benda-benda gitu. Ada cerita dia. Jadi yalah, kita pergi detail. Satu bangunan pun dah banyak benda nak cerita dah. Kayu dia lain.
Contoh lagi satu menarik kat Melaka High School. Saya ambil gambar dekat dia punya bumbung. Tulis tu made in Spain ke Itali, dia punya tas bumbung tu. 18 something, tarikh dia made in Itali atau Spain, saya lupa. Tapi saya terlintas ni Europe ni. Dia punya bumbung tu, tas tu dah berapa lama kan? More Hidup than 100 years. bumbung dia tu. Made in Itali katanya. Atau Spain, Itali kot. Tu ada tulis kat bumbung ni. Jadi cerita dia macam ni. Lepas tu benda-benda lama ni kan lain di design dia punya kunci dah panjang tu. Selak dia 3 kaki. Kita selak satu je. Benda-benda dulu besar-besar. jadi bila kita nak membuat something tu, sebenarnya kita tak payah pergi jauh. Tapi kena pandai korek, cungkir kena benda korek. apa yang sesuai, yang orang nak jadi wow tu ya. Cungkir benda yang sesuai. Maksud dia bila macam saya bagi contoh tadi lah, bila kita cerita pasal sekolah tertua. Tanya sekolah mana yang tertua? Tanya siapa pun. Saya dah buat eksperimen ni. Saya tanya you. Saya tanya orang lain, semua tak ada jawab. Betul? Saya tak jumpa lagi orang yang cakap dia bagi tahu jawab betul. Saya tak jumpa lagi. Lepas saya bagi jawab, saya ingat dia kata, itu ada. Itu ada. Dia lupa sekejap. Tapi Yalah, dia ingat dia lebih kurang gambaran. Seingat saya zaman saya belajar dulu di sekolah rendah dan sekolah menengah pun memang history ni semua British punya history. Ya, version dia, version dia orang betul, kan. betul. Tu pasal kita dijadi macam tu. Jadi kita filmmaker apa semua ni, kita boleh ambil kesempatan tu highlight balik, betulkan certain thing. Penubuhan KL sendiri pun dah tak betul. Bukan Lok Yu sebenarnya, Sultan Puasa yang buka. Tapi kita tengok Lok Yu ni sebenarnya katanya tak usah cerita lah benda yang lepas kan. Jadi version tu lain. Jadi harap-harap kita betulkan version tu. Dan benda jadi menarik lah. Banyak benda menarik lah sebenarnya dekat dalam Malaysia ni. And then bila kita buat sejarah ni, ada part pedih, ada part seronok lah. Part pedih contoh dia ni lah, Perjanjian Bangkok tu. Perjanjian Bangkok, okey. Perjanjian Bangkok asal macam mana mula jadi Perjanjian Bangkok ni? Cetusnya Perjanjian Bangkok ni kenapa? Sebab berebut kuasa. Aku nak jadi sultan. Orang tu lantik orang lain. Tak puas hati deal dengan Mak Saleh. Tak apalah, saya nak you masuk campur tangan, masuk, angkat saya sebagai sultan. Tak payah tak mau you awat, tak apa. Janji saya sultan. That what apa yang berlaku. Itu sejarah tertulis macam tu. Bukan saya fitnah. Yalah, itu betul. memang cerita yang sah. Asal mula cerita start daripada Teping. Teping kan kaya dengan biji timah, semua orang kaya masuk. Berlarut-larut sampai Perak apa semua tu, terlibatlah perebutan kuasa, jadilah. Bila dah serahkan kepada Mak Saleh, tak dapat balik dah. Confirm lah. So pandailah diorang manipulate macam mana benda-benda kan. betul berlaku. Jadi filmmaker, creative content creator ni cari isu. Kita bukan nak kita ada mission jugalah. Macam Mak Saleh, orang putih dulu datang sini, dia mission dia 3G. Gold, Gospel and Glory. Gold dia nak carilah harta benda kat sini. Kan sini sebenarnya emas dia bagi. Memang banyak emas kat sini dulu. Terlalu banyak. Sebenarnya emas dia bagi. Lepas tu Gospel dia nak menyebarkan Kristian. Lepas tu dia ada benda dia buat. Betul. Kita tak ada situ masa tu. Dia ada Glory. purpose. Glory tu dia nak ni lah, menguasai air sama. Dia yang buka Amerika, dia yang buka Australia, dia yang buka semua, dia buka Pulau Pinang. Glory. Padahal orang dah duduk situ lama. Bila dia tak masuk, dia kata dia buka. Panjat Gunung Everest pun, I think Sherpa dia sampai dulu kot. Betul. Kalau tak, takkanlah kan. Macam mana dia tahu jalan naik atas tu. Tapi nama dia, siapa yang menaik Gunung Everest? Edmund Hillary. Orang pertama. Pasal diorang ni western. Dia diskriminasi tak berlaku sampai sekarang. Jadi kita ada peluang, filmmaker, kita angkat benda kita punya kehebatan. Kita punya kehebatan macam yang cakap tadi. Kita ada cerita, tapi visual dia tak ada. Siapa nak apa dia boleh buat sekarang? You lukis balik. You lukis lah. Saya buat dokumentari yang kalam ni, banyak benda saya tak dapat. Gambar ada muka kecil ali je. Apa sebab saya lukis balik. Sebelum buat balik. Sebab saya nak ambil gambar tak boleh. Balik exactly. Jadi besar. So macam zaman sekarang ada AI semua kan. Lagi mudah. Make produk yang mendunia lah, tenang. Senang kan.
rather than orang kata apa, Ada dan merungut. komplain tapi tak ada solution, tak ada apa kan. Ada bateri dia. Sampai dia habis bateri. Okay lah. Alright guys, kita pun dah sampai lah penghujung. Kalau nak sambung cerita panjang banyak lagi. Sebenarnya saya ada beberapa benda yang saya nak korek kan, tapi dah pun secara orang kata apa, tanpa sedar tu dah pun diceritakan kan. Contoh macam dah pun bagi tips sikit, bagi nasihat sikit pun dah dengar dah macam mana, siap bagi idea kot kan. So tinggal pada korang kat luar sana je yang nak mengolah benda tu untuk jadikan dia satu produk yang jitu dan juga berkualiti lah. Kita kalau nak buat macam-macam benda ni, semua orang boleh buat macam-macam benda, tapi apakah outcome dan impact dia yang kita paling pentingkan. Adakah benda tu boleh meninggalkan history atau legacy? Ada dua perbezaan berbeza. Berbeza bagi saya personally, beza. History dan legacy sangat berbeza untuk saya. Untuk orang luar tak setuju, saya tak nak kisah kan. Pasal itu apa yang saya simpan, apa yang saya pegang. Jadi korang dah dengar sendiri pengalaman Abang Ace kita, daripada orang kata apa, so-called kita boleh panggil lah saintis lah kan, biologist lah kan, tiba-tiba boleh masuk ke tempat lain pula. Lepas tu bisnes tu masih ada lagi lah sampai sekarang kan, Alhamdulillah. Lepas tu kita dah starting je, kita dah hit dengan isu dulu kan. At least korang kat luar sana boleh tahu sebenarnya inilah benda yang realitinya. Isu ni sebenarnya memang terjadi. Tak kisahlah walaupun kita mereka situasi tu, tapi isu tu memang tengah terjadi pun. Itulah realitinya. Dan kita dah dengar sendiri betapa bestnya buat benda yang kita suka dan benda tu bagi impact yang sangat besar kepada orang sekeliling. Even saya sendiri memang suka benda-benda macam ni. Bila dengar pula cerita pergi discover tentang sekolah apa semua, saya tak pernah tahu dan saya tak pernah ambil tahu. So hari ni saya dapatlah sedikit info-info tu. Apa-apa pun saya mewakili rakan-rakan kerja Kongsi Talk Show nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Ace kita untuk datang sudi meluangkan masa, share pendapat dan juga macam-macam lah benda yang korang dah dengar tadi kan. So untuk korang kat luar sana, kalau ada sebarang pendapat, even if ada soalan untuk Abang Ace, boleh je komen. Kalau kita orang nampak soalan tu, kita akan forward kepada tuan asal supaya korang dapat jawapan yang sebenarnya. Kita tak akan jawab soalan-soalan tu, kita akan bagi tetamu kita yang menjawab. Sebarang pertanyaan, barang komen, sebarang cadangan, ataupun siapa-siapa yang korang nak tengok menjadi guest dan berada dalam set kami ni, boleh je bagi tahu kat dalam laman YouTube tu, komen je kat bawah tu. Ataupun kalau tak nak, mungkin pasal ramai orang nak jadi anonymous kat dalam YouTube kan, tak tahulah pasal apa, boleh je komen kat laman Facebook kami. Dua-duanya sama alamat, sama handle, youtube.com ataupun facebook.com/Kongsi Talk Show. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod akan datang dalam Kongsi Talk Show. Assalamualaikum. So fresh. So fresh, so fresh.